Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah yang ke-38 ini, kita akan bincangkan teori agihan. Dan saya nak merujuk balik pada kuliah saya yang lepas berkenaan dengan teori pengeluaran. Dalam kuliah tersebut, saya ada melukis kelok-kelok keluaran sud dan keluaran purata, dan juga jumlah keluaran lah. Tapi yang penting ialah kelok-kelok keluaran sud dan keluaran purata. Kelok dia secara umumnya bentuk demikian. Ini adalah average product. Sini buruh. Bilangan buruh. Dan sini keluaran. Ini kalau keluar purata, dan kita dapati kalau keluaran sud dia bentuk demikian. Marginal product. Okey. Ini dalam bentuk fizikal. Unit keluaran. Tetapi di dalam amali, apa yang berlaku ialah kita bukan sebut dalam bentuk keluaran ini, unit. Dia tidak sebut dalam unit, dia sebut dalam nilai. Jadi kita daripada situ kita akan dapat yang penting ialah hasil purata, iaitu average product. Ni buruh. Buruh adalah faktor yang berubah. Adalah sama dengan jumlah yang cuma sama dengan harga output atau keluaran darab dengan keluaran purata. Jadi kita dapat average revenue product buruh. Okey. Ini satu. Yang kedua, hasil sud. Jadi semua dengan harga output, harga keluaran harga keluaran tu, harga output darab dengan keluaran sud. Keluaran sud ini adalah fizikal. Jadi jumlah fizikal kali dengan jumlah harga output tu, harga keluaran tu. Jadi kita dapat MRP buruh. Jadi kesannya ialah dalam rajah ini sekarang kita sebut dalam bentuk harga, nilai.
keluaran, dan sini bilangan. Jadi kilo ini akan menjadi M R P buruh dan A R P buruh. Saya harap saudara-saudari tidak confuse. Rujuk balik kuliah saya berkenaan dengan teori pengeluaran, dan kilo dia akan bentuk demikian. Dan ini adalah merupakan kilo hasil keluaran sud. Ini hasil purata buruh. Dan persoalan yang kita nak tahu ialah, kalau kita berhadapan dengan kilo-kilo ini, bagaimana kita nak ambil jumlah buruh yang akan kita gunakan dalam pengeluaran kita supaya kita dapat maksimalkan untung? Saya nak bawa balik keseimbangan Fermat, di mana saya sebut keseimbangan Fermat, baik dalam persaingan sempurna, baik monopoli ataupun persaingan bermonopoli, Fermat akan berada keseimbangan kalau dia mengeluarkan MC sama dengan MR. Ini syarat penting ini. Okey. Dalam ramalan rajah ini, kita andaikan bahawa ini adalah bagi satu firma. Firma yang mengeluarkan barangan, yang dalam contoh saya yang lepas itu adalah jagung. Persoalannya ialah, firma itu dalam keadaan yang biasa, apa yang berlaku? Ia adalah dalam pasaran sempurna, bukan? Maksudnya, dia adalah satu ciri dalam pasaran sempurna apa dia? Firma hanya mengambil saja tingkat upah yang ada dalam pasaran. Dia tak boleh turun bayar rendah, lebih rendah daripada tersebut atau lebih tinggi. Jadi, kalau dia firma itu bergerak dalam pasaran sempurna, dia tahu, firma itu tahu berapakah harga upah yang ada di dalam, atau harga faktur yang ada di dalam pasaran. Dia ambil aja. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah kilo permintaan, penawaran. Ini kira penawaran faktur. Di sini ialah AC sama dengan MC. Permintaan berapa banyak pun oleh firma ini, harga pasaran tidak berubah. Saya ambil contoh yang lain. Dalam industri kelapa sawit, pekebun-pekebun kecil yang menggunakan buruh untuk menurunkan buah dia, buah kelapa sawit dia, yang sekarang majoriti adalah buruh-buruh Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Kita dapati bahawa upah bagi satu tan kelapa sawit yang diturunkan oleh pekerja ini sama. Di mana-mana sama.
Baik dia kerja di estate ataupun di berkebun kecil, sama. Maksudnya, firma pengusaha akan hanya ambil barang upah itu. Jadi ini sama dengan kalau penawaran. Beza kalau dalam firma pengeluaran, ini adalah kelot permintaan. Tapi di sini kita dapati bahawa kelot permintaannya adalah di sini. Average revenue, ni D. Faham ni Kalau tak faham, tengok buku balik. Saya yang terangkan benda yang teknikal ni, yang susah nak dipahami oleh saudara-saudari, saya terangkan di sini. Yang sebab-sebab literature yang lain tu mudah dipahami, boleh baca saja, kamu boleh faham. Kalau ini kamu boleh faham, literature yang lain dalam pembacaan nanti pun lebih mudah. Kamu akan faham. Okey? Jadi kalau formula ini berhadapan dengan keadaan demikian, pada setakat manakah firma ini akan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengambil tenaga buruh ataupun faktor yang berubah di dalam pengeluaran mereka. Konsepnya sama, MC sama dengan MR. Mana MC? MC ni. MR? MR. Di mana titik yang pertimbangan? Di sini. Firma akan dapat keseimbangan apabila dia mengambil buruh sebanyak OLO, iaitu di mana MC iaitu upah tu ataupun harga input yang berubah bersilang dengan hasil sud bagi faktor tersebut. Okey. Dia ambil buruh di sini. Kadang bagaimana kita nak tengok dia punya keuntungan? Buruh di sini dia mengeluarkan purata di titik I1. I1 ini upah yang sepatutnya dibayar atau hasil yang diperoleh oleh firma ini ialah U1. Jadi di sini dalam rajah ini kita dapati bahawa firma ini mendapat untung lebih normal sebanyak UO, U1, I1, I1, IO. Kawasan Beluri ini. Apa maksudnya? Buruh yang atau input yang digunakan sebanyak OL1 ni mengeluarkan hasil purata yang lebih tinggi daripada upah ataupun kos yang dibayar oleh firma tersebut. Itu dalam teori agihan lah. Jadi dalam jangka pendek dia boleh mendapat untung begitulah. Untung lebih normal. Sama dengan teori firma yang lain dalam pengeluaran. Iaitu firma boleh dapat untung normal.
Maksudnya di sini, dalam jangka pendek firma ini boleh dapat untung lebih normal kerana hasil yang diperolehi lebih besar daripada kos yang ditanggung oleh firma tersebut. Kerana upah yang dibayar ataupun harga kos yang dibayar lebih rendah daripada hasil yang diperolehi bagi pengeluaran bagi buruh tersebut ataupun faktor tersebut. Keadaan ini mungkin berbeza di keadaan yang lain, yang mana kalau firma ni berhadapan dengan upah yang di sini. Iaitu di mana garis kos sud atau penawaran tu dia tangent dengan kalau ARP yang maksimum. Tengok kira ARP yang maksimum. Dia akan mengambil inputnya sebanyak OL1. Di sini firma ini ada keseimbangan apabila dia titik di mana MRP sama dengan MC, iaitu di titik E2. Ini titik D2. Faham tak? Di sini dia dapat untung normal aja, pasal jumlah kos sama dengan jumlah hasil. Iaitu jumlah kos yang dibayar kepada faktor ini sama dengan jumlah hasil yang diperoleh oleh firma ini. Ini dapat untung lama. Ini dapat firma. Okey. Dia untuk kalau dia harga lebih tinggi lagi, upah lebih tinggi lagi atau harga input tu lebih tinggi lagi, dia tak mengeluarkan. Kerana dia kosnya lebih tinggi daripada jumlah hasilnya. Ini kes yang 3. Firma dengan kerugian. Dia rugi.
AC, MC sama dengan ST. Firma ni akan, kalau dia operate, dia akan mengalami kerugian. Jadi firma rugi. Jadi firma akan tengok apa keadaan. Jadi kita dapat lihat productivity buruh atau faktor berubah sangat penting menentukan sama ada dia buat operasi atau tidak. Jadi kalau upahnya terlalu tinggi, hasilnya kurang, maka firma itu tidak menjalankan operasi lah, dia rugi. Di sini dia dapat untung normal saja. Kes yang pertama tadi dia dapat untung lebih normal. Ni dalam teori agihan. Okey. Lepas ni kita akan masuk, saya akan terangkan upah bagi industri. Ini bagi firma. Ingat ini adalah firma. Kadang saya nak sentuh secara khusus bagi industri. Bagaimana upah ditentukan? Sekarang saya buat dalam industri. Seperti dalam pengeluaran pasaran barangan, dalam pasaran faktor, upah adalah ditentukan oleh kilo permintaan dan penawaran. Upah ni dari segi teori yang biasa ditentukan oleh kilo permintaan dan penawaran. Ini supply buruh. Kita ambil buruh lah. Ini permintaan buruh. Kilonya sama. Kilo permintaan buruh ini ditentukan adalah gabungan daripada kilo-kilo permintaan firma tadi dalam industri tersebut. Kalau industri tersebut ada 10,000 firma, ini jumlah dia. Kilo permintaan industri. Kilo tingkat upah dia ditentukan oleh persilangan di antara dua titik ni, 2 kilo ini. Ini dalam pasaran buruh yang biasa lah. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan yang sebenarnya, dalam praktikal, upah ni bergantung kepada banyak faktor. Satu adalah kebolehan dia. Seorang penyanyi, dia dapat satu hit aja, dia boleh dapat beratus ribu. Itu kebolehan dia, kebolehan nyanyi. Tidak semua orang boleh nyanyi. Kemudian yang kedua, lama dia bekerja. Saya ambil contoh, seorang bekas pelajar saya jadi personal manager di sebuah supermarket.
Dia bual dengan saya, dia cakap dia pening. Dia nak ambil buruh tempatan untuk kerja dengan supermarket dia. Dia kalau boleh dia nak kurangkan buruh asing. Tapi persoalan yang timbul pada dia, keluhan dia ialah masalah buruh tempatan ini kurang disiplin. Selalu cuti. Selalu cuti. Kadang cuti tak ada sebab. Kadang cuti apabila ditanya tu, kenapa cuti? Sakit. Yang kedua kadang cuti lagi. Kenapa sakit? Kenapa tak datang? Mak sakit. Macam-macam alasan. Cuma datuk sakit. Jadi dalam pengeluaran dia selalu terganggu. Pasal buruh tempatan ni dia mudah cuti. Dia tak datang kerja. Suruh kerja overtime, marah. Suruh kerja time, betul dia balik pukul 5, suruh balik pukul 8. Kerja banyak. Tak mau dia. Dia nak rehat. Tapi bandingkan dengan buruh asing, dia terbalik. Dia tak ada cuti. Dia tak ada cuti. Dan kemudian yang kedua, dia cakap buruh ini akan marah kalau dia tak bagi overtime. Tak diberi kerja overtime. Jadi buruh asing sanggup kerja lebih masa. Buruh tempatan tak mau kerja lebih masa. Jadi kerja yang lebih masa inilah yang akan dapat gaji yang lebih tinggi. Kena latihan. Kenapa kita belajar sampai ke universiti? Ataupun kita belajar lepas SPM kita pergi belajar di technical repair kereta. Kenapa? Pasal skill. Kita memerlukan skill yang tertentu. Orang yang punya skill yang tertentu ini upahnya lebih tinggi. Dan dia tidak bergantung kepada sama dengan buruh-buruh lain. Kalau permintaan dia lain, kalau supply dia pun lain. Lainnya ialah pergerakan ke kanan ke kiri itulah. Faham ini? Kerana kalau permintaan dan upah ni juga boleh dipengaruhi oleh keanjalan kelok tersebut. Kita ambil contoh. Dalam pengeluaran pertanian, kita tanam kelapa sawit. Berapa tahun dia nak keluar hasil? Selepas 4 tahun. Apa yang harga timbul pada 4 tahun yang keempat tu, apabila keluar hasil, itu yang diterima. Jadi kalau penawaran dia anjal ke tak anjal? Jadi kalau penawarannya adalah tidak anjal. Lebih tidak anjal berbanding dengan pengeluaran kilang. Nampak tak? Macam kilang, katakan kilang kasut. Orang minta permintaan kasut terlalu banyak awal sekolah semua budak-budak nak beli kasut baru. Kilang dalam masa sekejap, kilang kasut dalam masa sekejap dia boleh keluarkan kasut tersebut. Jadi cepat dia respon dengan keadaan yang berlaku di
dalam pasaran. Ini kalau permintaan keluaran kasut tadi. Kalau permintaan barang pertanian, dia tidak anjal. Okey, di satu, di E. Kenapa dia tidak anjal? Kerana saya lukis balik semula yang ni. Pasal permintaan barang pertanian ialah dianggap sebagai barang barang mesti. Apa harga yang tuju dalam pasaran, itulah yang akan diterima oleh pasaran. Faham tak? Macam harga padi. Harga padi, penawaran padi naik, apa yang berlaku pada permintaan ada harga beras akan turun. Jadi sepatutnya kita akan dapati bahawa upah ni tinggi berbanding dengan bermain dalam barang keluaran kilang. Jadi kedudukan kilo permintaan pertanian ini sama ada di kanan atau ke kiri, tapi biasanya dia berada di lebih rendah. Begitu. Berada di kanan, ada di kiri daripada. Itu sebabnya kita dapati bahawa upah dalam sektor pertanian upahnya lebih rendah berbanding dengan upah di sektor perkilangan. Pasal jenis barangan tersebut. Sektor pertanian biasanya mengeluarkan barangan yang dikategorikan sebagai barang mesti. Permintaan barang mesti adalah kurang anjal. Macam beras, almost tidak anjal, tidak anjal sempurna pun. Orang mesti makan. Jadi ini yang berlaku di dalam pasaran. Okey. Satu lagi isu yang timbul sekarang. Sekarang ada konflik di dalam pasaran buruh. Iaitu terdapatnya buruh asing. Apakah kesannya dengan apabila kedatangan buruh asing ini ke dalam negara kita? Katakan kalau penawaran buruh tu yang asal adalah SO,
Dan kalau penawaran permintaan adalah DO. Ini kalau permintaan buruh dalam pasaran tempatan. Dan sepatutnya upah berada di sini. Sekarang buruh asing masuk. Kalau kita tengok sekarang dalam negara kita ni, sektor pertanian almost monopoli dalam sektor kelapa sawit lah. Terutama sekali dalam sektor kelapa sawit. Almost 100% dimonopoli oleh buruh Indon. Dalam manufacturing, dalam pengeluaran kilang, buruh Bangladesh, Nepal, Vietnam. Dalam sektor pembinaan, Indon, Bangladesh. Berjuta yang ada dalam negara kita. Apa kesannya ke dalam pasaran buruh? Jadi, apabila buruh asing masuk, gelok penawarannya akan bergerak ke kanan. Sebab tu harga buruh upah di sektor tertentu itu, kita dapati harganya, upahnya lebih rendah. Patutnya lebih tinggi, tapi kalau sekarang buruh asing, upah diturun. Keseimbangan upah pasal lebih banyak buruh. Kalau kita tengok di dalam sektor perkilangan, kalau saya balik ke Batu Pahat, saya lalu ke dekat Batu Empat tu, petang-petang pukul 5, pukul 6, deret, berbaris buruh asing Bangladesh balik ke rumah. Terlalu ramai. Jadi kesannya ialah upah rendah. Siapa untung? Kilang untung. Pengeluar untung. Pengeluar barang tersebut. Pasal dia bayar upah yang rendah. Macam contoh yang berlaku sekarang dah. Ini kes bulan November yang berlaku sekarang di Selangor. Jangkitan wabak COVID-19 di Selangor, di Kelang terutama sekali, sampai beribu. Apabila ditanya dia daripada sektor mana tu, semuanya majoriti adalah dari sektor perkilangan. Kilang Glove Top Group. Dia ada banyak dia punya kilang dekat situ. Dia mengambil 13,000 pekerja. Dan sebahagian besar itu adalah buruh asing. Kenapa dia ambil buruh asing? Kerana upahnya rendah berbanding dengan upah buruh tempatan. Dia sanggup kerja lama, overtime. Jadi dengan sendirinya, that's why Top Group dapat untung berbilion satu tahun. Bukan juta, bilion. Pada eksploit buruh asing. Dengan adanya kemasukan buruh asing, kalau permintaan dalam pasaran buruh bergerak ke kanan, maka upah akan turun. Jadi kita mendapati pada hari ini, dan bukan hari ini sajalah, yang lepas pun terdapat rungutan daripada buruh tempatan yang mengatakan buruh upah di sektor pengeluaran ini, baik pertanian dan pengeluaran, upahnya rendah. Jadi kerajaan ambil tindakan menetapkan harga minimum, upah minima. Jadi apa kesannya? Okey.
Okey, keseimbangan yang asal ini dia. Kilo S dengan biselan dengan kilo D. Ini dianggap upah yang rendah. Sekarang kerajaan letakkan harga upah minimum adalah 1,200. 1,200 mesti harga minimum, upah minimum mestilah lebih tinggi daripada harga pasaran. Kalau tak, dia tak berkesan. Jadi, ini dia. Upah minimum. Kerajaan tetapkan ini. Upah di tahap 1. Apa yang berlaku? Penawaran meningkat. Okey, GLO L1. Tapi apa yang berlaku pada permintaan? Pada upah yang tinggi, kilang cakap, saya tak boleh bayar. Jadi dia akan kurangkan permintaan buruh. Jadi pada harga minima ini atau upah minima, kesannya ialah jumlah buruh yang ditawarkan dalam pasaran adalah lebih banyak, iaitu sebanyak OL1. Tapi permintaan buruh dalam pasaran hanya L2. Jadi berlakulah L2, L1 pengangguran. Jadi pelaksanaan upah minimum ini kena jaga perhati baik-baik. Kerana boleh menyebabkan berlaku pengangguran dalam ekonomi. Jadi apa yang kerajaan buat disebabkan pengangguran ini jadi buruh tempatan ni. Kerajaan akan mengawal penawaran ini, iaitu dikeluarkan buruh asing, dibatalkan permit dia, hantar dia balik. Sekarang banyak nanti oleh apa kalau dia hantar balik? Kalau penawaran akan bergerak ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Jadi kalau permintaan yang baru akan berada, kalau ini sama dengan yang asal, kita dapati bahawa ini akan menganggur dan kerajaan akan mengurangkan penawaran buruh dalam pasaran dengan menghantar balik buruh asing dan menghadkan kemasukan yang baru. Kerana buruh asing ini sentiasa ada yang balik, ada yang masuk, ada yang balik, ada yang masuk. Yang macam Indon, kadang-kadang dia tak balik pun. Dia kahwin dengan orang tempatan, jadi rakyat Malaysia. Jadi inilah yang menyebabkan dasar upah minima ni kena jaga. Jangan-jangan dengan adanya pelaksanaan dalam upah minima ini, negara akan mengalami masalah pengangguran di kalangan buruh tempatan pasal firma atau industri mengurangkan permintaannya berdasarkan pada kilo permintaan yang ada. Okey? Faham ni? Okey, saya berhenti di sini. Harapkan saudara-saudari faham kuliah ni. Saya tak pergi detail sangat pasal ini jarang pun ditanya dalam peperiksaan. Tapi saya nakkan kamu faham dalam untuk menghadapi STPM, tajuk ini adalah kurang diberi tumpuan. Yang diberi tumpuan ialah dari penggunaan, yang kedua dari firma. Kalau boleh kuasai dua bidang ini, dari penggunaan dan dari firma, insyaAllah you selesai. Ini tambahan. Apabila dah belajar tinggi, nanti aku akan nyentuh di sini. Ini satu disiplin khas. Satu disiplin khas dalam ekonomi kalangan buruh. Okey? Terima kasih banyak-banyak.